Hello, what up guys? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Saya Syah daripada Batak Fitness dan kepakaran saya lah bantu mereka yang rasa kurang keyakinan diri, yang rasa rendah diri dan rasa tersisih disebabkan berat badan yang berlebihan. Saya telah bantu lebih daripada 200 orang menurunkan berat badan mereka sebanyak 2 ke 3 kilo dalam masa 7 hari sahaja. Dan macam biasa, setiap pagi jam 9 pagi dan setiap malam jam 9 saya akan buat live berkenaan dengan benda-benda, tips-tips untuk membantu anda supaya dapat menurunkan berat badan, supaya mencapai berat badan yang diinginkan dalam tempoh masa yang sekejapan saja. Alright, tapi sebelum tu boleh tak saya nak tanya sikit siapa yang ada dekat sini? Alright, so kenapa sebenarnya saya buat live ni pada live topik ni pada pagi ni? Tujuan dia supaya saya dapat memberikan satu idea tentang you all, sebabkan saya nampak ada ramai juga antara student-student saya yang mengalami masalah perlawasan. Dia mengalami masalah susah nak membuang. Ada banyak sebab kenapa susah nak membuang ni. Antara salah satu sebab yang paling jelas dan paling ketara sekali adalah sebabkan cara pemakanan yang salah for the past few months ataupun beberapa bulan yang sebelum-sebelum ni, sehingga kan mungkin boleh makan tahun, yang menjadikan mereka susah nak membuang. Sebenarnya kenapa seseorang itu jadi susah nak membuang? Sebabkan salah satu sebab pemilihan makanan yang salah, yang menjadikan apa yang dia makan tu dia macam tak dapat nak keluar daripada badan kita, sehingga kan ianya boleh mengganggu proses kita untuk menurunkan berat badan. Okay, so saya nak share 3 makanan pada pagi ini, supaya apa yang saya share pada pagi ini, kalau boleh you catat, kalau boleh you macam take note apa yang saya cakap ni. Sebenarnya ada banyak lagi makanan, tapi saya share 3 je, tak boleh share banyak-banyak. Share banyak-banyak nanti kan saya tak ada topik nak share apa lagi nanti kang. So, boleh tak saya nak tahu sikit siapa yang ada dekat situ tu? Boleh tak komen sikit siapa yang ada dekat situ, right? So, saya nampak ada beberapa orang yang dah ada dekat sini juga yang mungkin saya kenal. Alright, so saya nak tanya siapa yang ada dekat sini, boleh tak komen adakah you all dah ready pada pagi ini untuk topik yang saya nak sampaikan. So, bagi saya, kalau katakan kita dapat, kita dapat berinteraksi, lebih mudahlah kita supaya kita dapat mencapai pemahaman yang jelas. Sebabkan saya faham di mana tahap yang you all faham sekarang. Kadang-kadang apa yang saya sampaikan ni tak semestinya akan diterima, akan difahami secara bulat-bulat. Tak difahami secara bulat-bulat. So that's why lagi best kalau kita dapat berbicara, berborak, berchatting sambil saya mereply dekat dalam live ni. Waalaikumsalam Puan Rugayah Saad. Saya harap Puan Rugayah berada dalam keadaan yang sihat walafiat lah hendaknya. Okay, now siapa lagi yang ada dekat situ tu? Adakah you all dah ready? Waalaikumsalam Coach Cool and terima kasih Puan Mem Ikin, Nurul Ikin. Apa khabar kak? Sihat ke? Right, Puan Rugaya dah ready. Puan Azimah Nora, Waalaikumsalam. Alright, so siapakah lagi? Puan Azimah Nora pun dah ready. Alright, that's good. Ramai yang dah ready dekat sini. So siapakah agaknya? Pak Un, Waalaikumsalam. Alright, bismillahirrahmanirrahim. Minum kejap. Dah ready ke semua? Dah breakfast ke semua? Dah breakfast ke semua? Alright, amin, alhamdulillah. Harap semua pun dah breakfast, dah sempat mencekik, sempat breakfast. Sebab bila kita breakfast ni, sebenarnya makanan pada waktu pagi ni adalah yang terbaik berbanding dengan pada waktu petang ataupun pada waktu malam. Sebabkan pada waktu pagi ni adalah untuk kita shoot kita punya tenaga supaya kita boleh buat macam-macam benda. Waalaikumsalam Puan Misliah Kulub. Alright, semua dah ready kat sini saya harap. Okay, boleh tak saya nak tanya satu lagi soalan? Siapa di sini yang mungkin masih lagi kali pertama tengok saya buat live? Alright, so ada yang puasa. So selamat berpuasa kepada Kak Yah. Saya dah berjaya puasa hari yang keempat. InsyaAllah besok kot saya try cuba kali yang kelima pula. Waalaikumsalam Puan Nur Alisha Safia, Puan Wahidah kita. Alright, so yang pertama sekali, bagaimanakah caranya ataupun apakah makanan ataupun minuman yang kita boleh amalkan supaya kita mudah untuk melawas
dan seterusnya memudahkan kita untuk kita menurunkan berat badan. Tapi sebelum saya mulakan poin saya pertama, boleh tak you all komen ataupun bagi saya muka sedih sekiranya you all kenal anyone yang ada masalah susah nak membuang ni, susah nak melawas. Mungkin sebenarnya mereka perlu mendengar topik live ni supaya kita akan faham dan kita dapat membantu mereka. Siapa sini kenal mereka yang ada masalah perlawasan ni? Boleh tak komen sikit? Boleh tak bagi saya muka sedih? Sebab sekiranya you all boleh bagi tahu kat saya berapa ramai yang antara kawan-kawan kita ataupun kenalan kita yang ada masalah masalah what we call that, masalah perlawasan ni, mungkin kita boleh bantu mereka. Alright, saya nampak ada yang dah Puan Nurul Ikin kenal someone yang ada masalah itu. Okay, waalaikumsalam Puan Sanisa Saini. Hai. Okay, so siapa lagi yang kenal anyone yang ada masalah perlawasan yang susah nak membuang ni? Boleh tak bagi saya muka sedih? Boleh tak komen juga sekiranya you all nak komen? Okay, saya senang nampak orang yang komen ni daripada orang yang tak komen. Okay, so saya nak tengok siapa yang kenal tu. Puan Nurul Ikin. Alright, Puan Nurul Ikin dengan Puan Umairah Mai dan Puan Khairul Hidayah Masyud yang kenal someone yang ada masalah tersebut. Alright, waalaikumsalam, selamat pagi Puan Shima Hashimah. Alright, so kepada mereka yang mungkin kenal anyone yang ada masalah perlawasan ni, macam saya cakap tadi, tekan button share supaya lebih mudahlah kita untuk menyampaikan topik ini kepada mereka semua. Sebab bagi saya, sebaik-baik manusia adalah manusia yang memberi manfaat kepada lebih ramai lagi manusia yang lain dekat luar sana, terutamanya apabila mereka memang menghadapi masalah ini. So dah ready semua? Apakah makanan ataupun minuman yang akan membantu kita untuk mudahkan perlawasan dan seterusnya boleh bantu kurus? Okay, yang pertama sekali adalah, selamat pagi Puan Suzana Abdul Rahman Zana. Alright. Yang pertama sekali adalah minum air masak. Minum air masak je. Minum air masak dengan secukupnya. Mungkin ada cakap, saya dah minum air masak banyak dah ni lah. Kan? Mungkin ada cakap, ramai yang dah cakap, mungkin dia dah minum air masak banyak, so dia tak perlu minum air masak dah. Kita kena minum air masak sampai satu tahap kita punya warna urin berwarna jernih. Alright. So itu adalah kita punya kayu pengukur untuk menentukan sama ada kita punya tahap hydration cukup ataupun tak. Selagi warna urin kita berwarna bukan warna jernih, bermaksud kita kena minum air banyak lagi. So that's why kadang-kadang you all nampak saya letak air kat sini sebab saya nak minum. Sebab saya nak pastikan warna urin saya jernih supaya memudahkan perlawasan. Sebab apa? Macam saya sebutkan sebelum ni, kandungan badan kita adalah 2/3 air. 2/3 daripada berat badan kita pun adalah air. Air ni kalau disimpan lama dekat satu bekas, air tu akan keruh. Especially bila kita masukkan macam-macam dekat dalam badan kita, air tersebut akan senang kotor, senang keruh. So, dalam erti kata lain, untuk membersihkan air takungan dalam badan kita, okay, so kita wajiblah replace dia dengan air kosong, air baru. So kita minum. So biar air yang lama tu keluar. Air yang lama keluar tu dia akan mengandungi urine acid ataupun uric acid. So kepada mereka yang mungkin juga ada masalah uric acid yang berlebihan, yang boleh jadi gout macam tu, minum air yang sangat banyak supaya boleh membersihkan tubuh badan dia supaya dapat menurunkan paras uric acid dekat buah pinggang dia. So that's why kena minum air masak sehingga kan warna air kencing kita, warna urin kita berwarna jernih. Okey, saya nak menjawab soalan Puan Rozilah Miskam. Coach, apa beza minum air masak dengan air tapis yang tidak masak tu? Boleh ke minum? Okey, air masak tu, bila kita air masak yang mendidih tu kan alright, air masak tu bila kita dah mendidihkan dia 100 darjah Celsius tu, kebanyakan kuman ataupun particles dekat dalam air tu dah mati. Macam tu. Itu adalah konsep untuk membersihkan air itulah.
Okay, bila minum air tapis pun sama juga. Air tapis ni kalau kita minum air kowe katakan, ataupun air kuku kan, ataupun air yang sewaktu dengannya, dia membersihkan melalui proses natural punya cara untuk pembersihan air. So macam mana kita boleh minum air mata air tu? Contohnya kenapa kita boleh minum air telaga? Contohnya tak payah minum air telaga. Contohnya air yang jernih, yang bersih dekat luar sana. So kita sebenarnya sedang meminum air yang dah ditapis melalui kaedah penapisan semula jadi, melalui tanah, melalui batu-batu semua kan. So kita minum. So konsep yang sama yang digunakan air tapis, konsep yang sama juga digunakan oleh kuku dan kowe juga, dan yang sewaktu dengannya, dan juga dibantu juga dengan macam-macam benda lagi. Okay. One Angler. Assalamualaikum coach. Keep it up. Thank you. One's Angler. Alright. So, mana satu yang bagus minum air sejuk ke air suam? Mana-mana pun tak apa. Air sejuk boleh, air suam lebih mudah untuk dihadam. Air sejuk tu lambat sikit, tapi air sejuk tu dia membantu kepada metabolisme. Alright. So, Nurul Hufaz Kindergarten. Puan Nurul Hufaz bertanya, salam, kalau hiking cepat tak turun berat badan? Jawapannya tak. Kalau hiking turun berat badan tu lambat sikit. Puan Nurul nak tanya, coach, nak tanya sekurang-kurangnya sehari kita kena minum air kosong berapa banyak ya? Di antara air kosong dan air masak mana lagi bagus? So, itu juga soalan yang sama tadi. So, macam saya cakap tadi, berapa banyak air kita minum sehari, dia bergantung. Ada yang cakap minum dalam 2 ke 3 liter sehari. Okey, tetapi banyak faktor yang menyebabkan kita perlu minum air dengan lebih banyak daripada 2 ke 3 liter sehari. So that's why saya lebih suka menggunakan kaedah tengok warna urin kita. Kalau warna urin kita dah start jernih, bermaksud kita dah mencapai tahap kecukupan air di dalam badan kita. Kalau katakan kita tak cukup minum air, kita punya warna urin akan berwarna oren kuning macam tu. Mungkin juga kita dah minum 2 liter ke 3 liter sehari, tetapi mungkin juga tidak cukup juga. So that's why saya lebih suka menggunakan kaedah apa? Kaedah tengok warna urin. Okey, Puan Rugaya Saad dia bertanya, okay, thank you, saya rasa soalan ini sangat-sangat bagus. Kalau terlebih air, apa efek dia? Kalau terlebih air, ada banyak efek dia. Antara efek dia adalah kita akan, buah pinggang kita terpaksa proses air itu. So mungkin juga buah pinggang kita akan overload dengan kerja yang sangat banyak. Mungkin boleh jadi sampai buah pinggang kita pun macam penat sangat. So macam kita tak nak overload kita punya organ dalaman, dan kita tak nak underutilize kita punya, ataupun saya dalam bahasa Melayu, bahasa orang putih yang betulnya lagi, kita tak nak overutilize kita punya buah pinggang, dan kita juga tak nak underutilize kita punya buah pinggang. Ada satu skala, kalau katakan berminat, insyaAllah saya akan post dekat dalam Facebook page ni. Satu skala tu yang menunjukkan macam manakah nak menentukan warna urin kita, sama ada kita ni cukup air ke tak. Siapa nak tengok gambar tu, boleh tak komen sikit? Alright, again saya nak tanya, siapa dekat sini yang berminat nak tahu warna urin yang macam mana yang boleh menentukan sama ada kita ni cukup air ke, tak cukup air ke, ataupun terlebih minum air? Siapa nak tahu boleh tak komen yang dia nak tahu. Waalaikumsalam Puan Izan Cookies. Alright. So kepada mereka saya baca sikit komen. Tada, saya okey, nanti saya bagi ada orang komen ni. Right. Nak tengok kan? Okey, kalau nak tengok macam ni. Kalau nak tengok, okey, kalau yang nak tengok ni saya sarankan, kalau nak tengok saya sarankan you all like Facebook page Syaikh. Dah merah dah hidung. Like Facebook page Syaikh, follow Facebook page Syaikh, sebab hari ni insya-Allah saya akan post gambar yang menunjukkan macam manakah kita punya warna urin itu menentukan tahap cukup ke tak cukup air kita. So thank you kepada yang nak tahu dan yang tengok. Saya tak dapat nak tunjuk dekat sini sebabkan gambar tu ada dekat dalam laptop. So kalau katakan nak tengok, like Facebook page Syaikh, pukul 1 petang karang, 1 tengah hari karang, saya akan upload
gambar itu dekat dalam Facebook page saya. Waalaikumsalam Puan Asimah binti Adnan. Saya nak baca sikit komen berapa ramai lagi yang nak tahu ni. Puan Shimah Hashimah nak tengok, Puan Asarinah nak tahu, Puan Majidah pun nak tengok, Puan Umairah Mai pun nak tahu, Tuan Zaim Dip nak tahu, Cik Ta pun nak tahu, Puan Majidah Samuri hai selamat pagi, Puan Irma Irdina pun nak tahu, Putra Yasir pun nak tahu, Rinman pun nak tahu, Khairul Hidayah pun nak tahu, Nurul Ike pun nak tahu, Majidah Samuri nak tengok, Puan Umairah saya coach. Waalaikumsalam, coach yang berwajah baru hari ni. Berwajah baru kan. So nak tahu Mariani Ani, Rahimah Kasim, Zaitun Deda Eton pun nak tahu juga. Khatijah Yaakob, itu soalan lain. So kepada mereka yang nak tahu, okay, saya sarankan untuk you all follow Facebook page Syahik, like Facebook page Syahik, supaya setiap kali saya buat post, you all akan dapat notification. Puan Rugaya Sa'ad pun nak tahu, Sanisah Sani, Puan Sanisah Sani pun nak tahu juga. Okay, like Facebook page Syahik, follow Facebook page Syahik, supaya apa? Supaya setiap kali saya buat live, you all akan dapat notification. Setiap kali saya buat live, setiap kali saya post pun, you akan dapat juga dalam korang punya newsfeed. Saya nak jawab soalan Puan Zaim Dip. Tuan Zaim Dip, coach saya selalu minum air setengah liter sebelum tidur, tapi ada yang kata sebelum tidur tak boleh minum air banyak. Boleh terangkan sikit tak? Sebenarnya tak ada masalah pun nak minum air sebelum tidur ke selepas tidur ke apa. Minum seliter banyaknya. Minum setengah liter tak ada masalah. Setengah liter pun saya pun minum setengah liter juga sebelum tidur. Tak ada masalah pun. Kita nak minum air sebelum ke selepas, sebab kita punya, walaupun waktu tidur kita punya sistem pencernaan kita slow, tak bergerak sangat, tetapi sistem lain perlu juga untuk berjalan. Jadi air adalah satu keperluan yang sangat besar yang diperlukan oleh organ dalaman kita untuk berfungsi. Antara organ dalaman tersebut adalah kita punya otak dan jantung yang tidak ada rehat langsung. So kita perlu supply dia dengan secukupnya. Saya tak kata kena minum air berliter-liter sebelum tidur. Saya kata boleh je tidur, boleh je minum air sebelum tidur, tak ada masalah pun. Yang paling penting sekali adalah warna urin kita adalah berwarna cerah. So warna urin tu saya akan upload dekat dalam Facebook page Syah AK ni pada jam 1 petang karang. So kepada mereka yang nak tahu, like dan follow Facebook page Syah AK supaya you all akan dapat notification setiap kali saya buat saya post apa-apa. Okay, so far boleh faham ke? Puan Faizah Fai pun nak tahu, Anita Ramli nak tahu, Farah Mustafa nak tahu, Hakimah Abdul Rahman hai. Okay, kalau minum air kosong bolehkah kempiskan perut yang buncit? Boleh juga puan, tak ada masalah. Alright. So terima kasih kepada yang dah komen. Again, kepada you all yang sedang komen dekat mana-mana tempat di luar sana, di dalam Facebook group ataupun dekat mana-mana yang ada dekat sana tu, saya sarankan untuk you all tonton Facebook live saya ni dekat dalam Facebook page. So setiap kali you all komen, saya boleh reply. So Miss Liah Kulub, coach saya minum sebelum tidur dan bangun tidur, alhamdulillah pasti ke toilet. So alhamdulillah, thank you. Memang itulah cara dia untuk membantu kita mudah untuk ke toilet. Alright. So thank you kepada yang bertanya, thank you kepada yang komen dan sebagainya. Okay, again, so far itu adalah poin saya yang pertama. Siapa yang dah ready untuk mengetahui poin saya yang kedua, boleh tak komen dah ready? Alhamdulillah. Again, kepada mereka, Waalaikumsalam Kak Anis. Okay, kepada mereka yang rasa Facebook live saya ni akan membantu ramai orang, kawan-kawan dia, saudara mara dia, ibu dan bapa dia, adik-beradik dia ataupun pasangan dia, saya sarankan untuk you all tekan button share dan share ke seberapa banyak tempat yang mungkin, supaya kita akan membantu orang lain yang dekat luar sana yang ada masalah yang saya sebutkan ni. Saya perasan almost 30% daripada student saya ada mengalami masalah perlawasan. So apa yang saya buat, saya bantu dia, bagi tahu pemakanan yang baik untuk diri dia. Dalam tempoh yang sekejapan, masalah perlawasan dia settle, dan seterusnya apa yang berlaku kepada diri mereka juga adalah mereka berjaya menurunkan berat badan mereka. Waalaikumsalam coach, maaf lewat masuk live, ada busy sikit pagi ni. It's okay, tak apa.
Saya pagi-pagi saya bangun tidur pukul berapa? Pukul 6 lebih. Pukul 7 je saya terus shoot pergi jogging. Sebabkan saya rasa macam saya dah lama dah saya perlu jogging. Saya biasa minum air 4 ke 5 liter sehari. Boleh ke? Boleh, tak ada masalah. Tidak ada masalah. Puan Rozilah Miskam, Cik Ta, tak ada masalah. Siap, okey. Dah share ke grup. Terima kasih kepada mereka yang dah share kepada grup-grup yang ni. Okey, dah ready. Saya tengok ramai yang dah ready. Makanan yang kedua yang kita boleh amalkan secara harian untuk membantu di dalam proses perlawasan adalah makanan yang mengandungi fiber yang tinggi. Apakah contoh makanan yang mempunyai fiber yang tinggi? Antaranya adalah buah-buahan, sayur-sayuran. Kalau makan nasi itu brown rice. Mungkin ramai yang tak suka makan brown rice. Okey. Waalaikumsalam Puan Jaja McFlurry. Apa khabar? Okey, lagi lepas tu boleh juga makan roti wholemeal tu ataupun whole grain, tak ada masalah. Yang penting adalah makanan itu yang mengandungi fiber yang tinggi. Ada yang bertanya boleh ke minum air 6 liter sehari? Saya rasa tak ada masalah asalkan warna urin kita warna jernih. Tetapi kalau over sangat minum air, kita mungkin akan ada sedikit masalah, terutamanya pada bahagian buah pinggang macam saya sebutkan tadi. Okey, antara makanan yang kami ada di dalam Batak Fitness ni adalah superfood. Sekejap saya ambil superfood. Superfood ni dia mengandungi fiber yang sangat tinggi. 40% pada setiap hidangan superfood ni mengandungi fiber sahaja. So setiap kali bila kita ambil superfood ni selain daripada mengandungi fiber, dia juga mengandungi omega 3. Alright. So superfood ni juga dia akan membantu dalam proses perlawasan. So kepada mereka yang mungkin ada sedikit masalah kepada perlawasan mereka, so boleh cuba superfood ni sebab superfood ni mengandungi fiber yang sangat tinggi. Selain daripada superfood, boleh juga ambil brown rice macam Cik Ta ambil hari-hari. Boleh juga ambil roti wholemeal. Boleh ambil buah-buahan seperti apple, pisang, apa-apa buah-buahan. Ataupun betik pun bagus juga untuk perlawasan. Okey, so ataupun prune pun bagus juga untuk perlawasan. Yang paling penting sekali adalah mengetahui apakah features kepada setiap makanan yang kita ambil. So sekiranya you all rasa macam nak mencuba superfood ni, yang macam saya sebutkan tadi, dia mengandungi 43-44% fiber pada setiap hidangan. Memang you akan terasa kesan dia. Bila ambil kali pertama dan kali kedua dan kali-kali seterusnya, dia akan membantu dalam proses perlawasan. Dan kepada mereka yang sedang berdiet, kandungan fiber yang sangat tinggi itu akan membantu kita di dalam proses diet. Kenapa? Sebab bila kita mengambil fiber yang tinggi, kita akan lebih mudah, senang untuk mengawal rasa lapar kita supaya kita boleh rasa kenyang sampailah ke petang. Alright. Dah ready. Okay. So, saya nak tanya sikit boleh tak? Siapa sini boleh share dengan saya apakah experience you all setelah menggunakan superfood? Boleh tak share kat sini sebab saya nak tengok betul tak apa saya cakap. Superfood ni berapa harga dia, coach? Boleh tanya kepada kita punya agent, boleh tanya kita pada stokis yang berhampiran dengan kawasan masing-masing. Alright. So, Puan Izan Cookies kata betul superfood bantu sistem perlawasan. So alhamdulillah, siapa lagi boleh share experience menggunakan superfood ni sebab saya nak tahu juga, ramai juga yang nak tahu tentang superfood ni. Terima kasih kepada yang nak tahu. So boleh tak, kalau share daripada saya saja mungkin tak nampak lah kot kan. Tapi kalau you all yang sedang menonton saya dekat dalam Facebook page ni, you all akan nampak superfood ni apakah yang dia ada. Dia boleh bantu kita rasa kenyang tu lebih lama. Itu nombor satu. Dan disebabkan fiber dia yang tinggi, dia juga boleh membantu di dalam proses perlawasan. Ini adalah batch terakhir kita mengeluarkan superfood dalam pack yang macam ni. InsyaAllah lepas ni kita akan keluar dalam bentuk yang lebih eco-friendly sikit. Okay, eco-friendly yang bermaksud kita akan letak dalam bentuk packaging yang lebih besar sikit, 300 gram. So harga dia lain sikit. So sebelum ni saya membuang sekali seminggu, sekarang 2 kali sehari. So alhamdulillah Puan Rugaya Saad berjaya membersihkan diri dia daripada toksin yang banyak sebelum ni. Alright, so kepada mereka yang mungkin berminat untuk mencuba superfood, bolehlah kontak agent, kontak stokis, kontak wakil yang berhampiran dengan kawasan masing-masing.
Kalau tak tahu nak kontak siapa, boleh kontak nombor telefon yang saya ada letak di ruangan pin komen dekat bawah tu, supaya kita sama-sama akan dapat benefit superfood yang kita sedang keluarkan sekarang ni di dalam Batak Fitness. Okey, itu adalah poin saya yang kedua. Saya bagi kepada anak saya yang memang ada treatment dengan pakar gastro pun nampak kesan dia. So Alhamdulillah saya bersyukur sangat-sangat. So memang efek fiber food ni, high fiber food ni memang dia efek kepada kita punya perlawasan. Tanyalah mana-mana doktor, tanyalah mana-mana nutritionist, tanyalah mana-mana dietitian. Bila kita ada masalah perlawasan, selain mereka akan suggest kita ubat, memang dia nak jual ubat pun, tapi selain daripada mereka nak suggest kita ubat, mereka juga akan suggest kita untuk memakan makanan yang berfiber tinggi. So kepada mereka yang mungkin tak faham nak tahu makanan apa yang ada fiber tinggi, boleh Google sahaja. Tapi dekat sini saya boleh sebut brown rice, roti wholemeal, buah-buahan, sayur-sayuran, dan juga superfood pun boleh try juga, sebabkan dia pun mengandungi fiber yang tinggi, dah lalang. Dan juga boleh juga kita makan makanan-makanan yang ada whole grain ataupun whole meal punya benda. So cuba elakkan makanan yang ada simple carbohydrate. Simple carbohydrate tu menyebabkan kita lagi susah nak melawas. Contoh simple carbohydrate lah makanan yang manis-manis, minuman yang manis-manis. Memang bukan tak digalakkan, boleh minum, tapi kita minum secara berpada-pada. Kalau kita minum lebih daripada kita punya keperluan, selain daripada kita susah, maybe kita akan ada masalah perlawasan, kita juga akan ada masalah berat badan yang berterusan. Alright, itu adalah poin saya yang kedua. Siapa boleh faham kat sini poin saya yang pertama dan poin saya yang kedua tadi, boleh tak komen dia faham. Dan saya nak ucapkan terima kasih kepada mereka yang dah share Facebook live saya ni, share live kita ni. Sebab saya yakin sebaik-baik manusia adalah manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. Setiap kali kita share apa yang saya tengah buat sekarang ni, apa yang kita sedang buat sekarang ni, kita sedang membantu orang lain untuk mendapatkan cara yang betul untuk menurunkan berat badan supaya mereka boleh jadi lebih sihat. Dan kepada mereka yang ada masalah perlawasan ni, mereka juga akan lebih mudah melawas. So macam saya sebutkan tadi, setiap kali kita share apa yang kita tengah buat sekarang ni, orang akan dapat manfaat, kita pun akan dapat pahala yang berterusan. So setiap kali Facebook live ni dimainkan dan orang mendapat manfaat daripada sharing yang kita sedang buat sekarang ni, kita pun akan dapat pahala juga, supaya kita akan lebih mudah lah nanti di sana kelak. Okey, amat faham Puan Miss Liah Kulub. Alhamdulillah. Lita Rossi, coach superfood ni macam cereal ke, makan dengan susu ke? Okey, tak. Superfood ni dicampurkan dengan air. Dia adalah sejenis serbuk dicampurkan dengan air, kita kacau-kacau, kita minum. Air tu pula could be air suam, boleh jadi air jus, boleh jadi air susu pun boleh juga. Boleh kopi, teh ke terpulang, apa-apa jenis air pun boleh. Suka hati. Boleh tak you all yang pernah guna superfood ni, korang campurkan superfood ni dengan apa? Mungkin ada yang belum pernah mencuba ni, boleh dapat idea juga nak campur dengan apa. Macam saya, kadang-kadang saya suka campur dengan cereal. Kadang-kadang saya suka campur dengan saya punya whey protein. Kadang-kadang saya suka campur dengan air kosong je. Tapi air kosong ni macam tak berapa sedap sangat. Bagi saya lah kan. Honestly speaking, kurang sedap sangat. So saya campur dengan air jus kadang-kadang. So terpulang kepada kreativiti masing-masing. Alright, so boleh tak share sikit siapa yang pernah guna superfood ni? Korang minum superfood ni cara macam mana? Macam Nestum kah? Bukan macam Nestum. Nestum is Nestum. Ini adalah bentuk serbuk. Serbuk ni bila kita campur dalam air, dia akan meresap dalam badan kita dengan lebih cepat. So that's why kepada mereka yang ada masalah perlawasan, so bila dia ambil je superfood ni, dia macam lebih senang untuk meresap ke dalam sel-sel badan kita, dan terus boleh jadi lebih mudah untuk dapat kesan dia. Alright, macam Putra Yasir, Tuan Putra Yasir dia campur dengan Milo pun boleh juga. Puan Nurul Ikin campur dengan susu Omega dengan satu sudu superfood pun boleh juga. So macam-macam cara kan. Susu HL boleh minum ke pun boleh juga. Saya campur dengan lemon. Puan Rahima Ima pun kautim juga. So alhamdulillah kepada mereka yang dah mencuba superfood ni, tahniah.
kepada mereka yang mungkin belum pernah lagi mencuba superfood, bolehlah cuba superfood sebab selagi kita tak cuba lagi, saya rasa macam agak kesian kepada mereka yang ada masalah-masalah yang saya sebutkan tadi, sebabkan solution dia mostly ada dekat dalam ni. So kepada mereka yang suka rasa nak mencekik aja kerjanya kan, rasa nak makan je kerjanya kan, ambil superfood ni, insya-Allah saka yang tersimpan dekat dalam mulut kita akan terpaksa dikeluarkan. Sebab sebelum di pack saya sempat jumpy sikit, puh. Jadilah korang punya saka yang korang suka makan sangat tu terus keluar daripada badan. Okey, berapa harga Puan Lovely Acah? Bolehlah contact kita punya ejen dan stokis yang berhampiran dengan masing-masing. Alright. So, saya nak baca komen daripada Puan Siti Ahmad. Pernah campur dengan apple hijau blender, sekarang bancuh je dengan air kosong. Kata encik suami lebih elok bancuh dengan air kosong dan ambil sebelum sarapan. So, boleh try cara macam tu juga. Yes, saya ni memang kuat makan. Ya, itu dia. So, saka kuat makan dah sampai. Itu dia. So, saka dia, bacalah, makanlah superfood. Ambil satu sudu superfood ni, insyaAllah saka tu akan lari. Berlari-larian keluar daripada badan kita sekejap. Okey. Mika, Melaka ada. Okey, tadi saya nampak ada stokis dekat Melaka online. Mungkin dia ada kerja sikit. So kalau katakan tak pasti nak contact siapa, bolehlah contact nombor telefon yang saya dah letak di ruangan komen dekat bawah tu. Alright, supaya kita akan dapat connectkan you all dengan ejen, stokis dan wakil yang berhampiran dengan kawasan masing-masing. Lebih mudah cara macam tu sebenarnya. Okey, itu dah poin saya yang kedua. Poin saya ketiga tak masuk lagi. Macam saya sebutkan tadi, sekiranya you all rasa macam nak try lah, try, sila. Kalau katakan belum try lagi, try sebab rugi gila kot kalau tak try lagi. Okey, berbalik semula tentang topik kita, apakah makanan yang membantu kepada proses pelawasan supaya mudah kurus. So yang ketiga ni saya tak sebut lagi. Dah ready ke? Dah ready boleh tak komen? Dah ready boleh tak bagi saya love kalau dah ready? Kalau dah ready juga boleh tak komen dah ready? Alright, akak minum dengan susu lepas tu blend, sort up. So memang pun boleh juga. Kawasan Johor, ejen siapa ya? Ramai juga Johor. So ada tak Johor punya ejen dekat sini? Kalau ada online, komen. Kalau tak ada, boleh tak komen saja. Boleh tak WhatsApp saja nombor telefon yang saya dah letak di ruangan pin komen dekat bawah situ. Alright. Okay. Boleh pun, memang tak rugi. Okay, Alhamdulillah. Again, kepada mereka yang dah ready ke untuk makanan yang ketiga, supaya boleh membantu kepada pelawasan kita. Siapa yang dah ready, boleh tak komen dah ready? Kepada mereka yang belum ready lagi, boleh tak komen belum ready? Sebab saya nak tengok berapa ramai agaknya yang dah ready dekat sini. Alright, so oats, apa tu? Faham, okay. Again, kepada you all yang sedang menonton saya dekat mana-mana tempat di luar sana, saya sarankan untuk berada di dalam Facebook page Syahik, sebab mudah untuk saya membaca komen you all. Alright, Rehdi Sokmo, Khairul Hidayah Masyur, okay. Alright, Puan Mazinah Samuri dah ready. Puan Lita Rozi pun dah ready. Shima pun dah ready. So dah ready Ramai dah ready Ada tak komen? Saya nak baca komen sikit. Pak On dah ready. Puan Nur Alisha pun dah ready. Dan dah ready. Dah ready pun. Tak rugi siapa yang cuba superfood ni. Yang ruginya siapa yang tak cuba. Betul kan? Dah tengah memandu ni. Ada yang tengah memandu. Okay, yang tengah memandu tu elok-elok. Jangan nak type sangat. Jangan komen sangat. Bahaya. Okay, yang ketiga ni adalah nama dia probiotik. Probiotik. Apakah probiotik? Probiotik ni, okay, probiotik ni terkandung dalam banyak juga makanan. Antara makanan-makanan yang ada probiotik adalah seperti yogurt, seperti kefir, seperti kombucha, seperti fermented punya makanan. So, dalam erti kata lain, makanan probiotik ni akan membantu perut kita supaya jadi lebih sihat. Okey, ini adalah yang ketiga Jangan salah faham pula. Ini adalah poin yang ketiga. Poin yang ketiga ini adalah nama dia probiotik. Saya suka suggest kepada student-student saya yang ada masalah perlawasan, kalau katakan makanan
fiber tinggi pun dia tak boleh jalan juga, tak load juga, tak apa benda yang disimpan sebelum ni. So kita terpaksa lah ambil jalan yang ketiga. Jalan yang ketiga adalah nama dia probiotik. Ada dekat dalam yogurt, ada dekat dalam Vitagen kan, ada dekat dalam Yakult ke, ataupun yang ada susu kultur, nama dia susu kultur. Okey, boleh ada. Kenapa tahu? Sebabkan probiotik ni dia mengandungi banyak bakteria yang baik, yang contohnya macam Lactobacillus aedesophilus, ada juga Bifidobacterium lactis ataupun polydextrose. Itu semua adalah nama-nama bakteria yang baik ataupun benda-benda yang baik lah kan. Kenapa? So bila kita mengambil probiotik yang mengandungi bakteria yang baik ni, ianya akan membantu perut kita untuk jadi lebih sihat dan akan membantu proses pencernaan dan akan membunuh bakteria-bakteria yang jahat, supaya bakteria yang jahat ni akan hilang keluar daripada perut kita melalui kita punya perlawasan. Kenapa? Bakteria yang jahat ni dalam perut kita, apa yang kita makan, dia juga akan makan. So that's why bila kita makan, katakanlah kita makan buah oren, vitamin C yang sepatutnya kita dapat serap ke dalam tubuh badan kita, dia tak dapat serap sebabkan bakteria yang jahat tu yang dah serap dulu. Ataupun bila kita dah minum air oren tu, katakan dia punya hasil buangan air oren tu dia pun makan juga. So that's why kita rasa susah nak melawas. Kita akan rasa bloated, kita akan rasa kebong perut, kita akan rasa macam perut tu tak apa nak selesa sangat. So that's why kepada mereka yang mungkin ada juga masalah perlawasan yang kritikal, memang disarankan untuk mengambil probiotik sebabkan probiotik memang mengandungi bakteria yang baik yang juga akan membantu kepada proses perlawasan. Okey, kalau katakan macam aku tak makan yogurt lah kan, aku tak makan lah tu semua benda ni kan. So tak makan yogurt, tak minum Vitagen, cakap dia kata Vitagen ni minuman budak-budak kan. So kalau macam tak nak sangat, pergi beli pil probiotik. Harga dia ada yang harga dalam RM20 untuk sebulan, ada yang harga lebih mahal lagi. So bergantung kepada bajet masing-masing. Tengok kita nak beli probiotik yang jenis macam mana, sama ada nak beli probiotik yang jenis pil pun ada, ataupun yang mengandungi macam tadi lah, macam yang mengandungi kalori seperti tu yogurt semua tu kan. So ada juga student saya sebelum ni, dia pernah ada masalah apa tahu? Masalah dia tak dapat turunkan berat badan selepas 3 minggu bersama dengan saya. So apa yang saya buat, lepas dah saya nampak, saya kaji, saya dah bagi satu cara, dia tak lepas. Saya suruh dia minum air banyak, tak lepas. Buat itu tak lepas, buat ini tak lepas. Sampai tetap ini tak boleh jadi ni kan. Dah masuk 3 minggu. Kita punya program titanium selama sebulan. So apa yang kita buat lepas tu dengan dia adalah kita suggest dia, okey puan ambil probiotik. Saya suruh dia beli pil terus sebabkan kandungan dia lebih concentrated. Lepas dia ambil sahaja pil tu, dalam masa 4 hari dia berjaya menurunkan berat badan sebanyak 2.5 kilo, 2.4 kilo. So dan usia dia adalah dalam lingkungan 50 tahun. So that's why penting sebenarnya untuk kita menjaga kesihatan perut kita, dan kita kena memahami apakah kita punya kekuatan, apakah kita punya pemahaman. Sebabkan bagi saya untuk kurus ni, kita jangan terlalu bergantung harap kepada produk. Kita haruslah bergantung kepada ilmu pengetahuan, dan daripada ilmu pengetahuan itulah terhasilnya produk. So that's why sangat penting untuk kita memahami apakah ilmu kurus tu dulu, barulah kita consider produk apa yang kita patut ambil. Contohnya kalau katakan you all dengar kisah pasal saya dengan student saya yang dah berjaya turunkan 2.5 kilo dalam masa 4 hari tu sebab ambil probiotik. Mungkin kalau you all ambil probiotik, korang tak naik berat badan, korang tak turun pun berat badan, mungkin dia akan naik berat badan dia. So dia bergantung. Yes, pil tu ada jual kat farmasi. Saya hari tu beli kat Watson ke Guardian. Ada je benda tu. Tengok kat bahagian suplemen punya rack. So, kepada mereka yang mungkin ada masalah yang saya sebutkan tadi, perlawasan tu. So, cubalah
cari jalan untuk selesaikan masalah itu cepat-cepat. Sebabkan lagi lama kita simpan masalah itu, lagi susahlah kita untuk menyelesaikan masalah berat badan kalau kita ada masalah berat badan. So again, kepada mereka yang mungkin lagi belum pernah mencuba superfood, cubalah superfood. Kontak kita punya ejen. Kita kalau belum kena mencuba superfood ni yang mengandungi fiber yang tinggi tadi, bolehlah kontak kita punya ejen, kita punya stokis, supaya you akan dapat benefit daripada superfood ni. Dan yang terakhir sekali, saya dah buat benda ni dah 2-3 kali dah. Okay, saya sedang buat satu e-book. E-book ni adalah satu kompilasi info-info penting. Adik ni doktor ke? Boleh tahan bagi info ke baca skrip? Hihi, tak baca skrip puan. Tak baca skrip langsung Puan Farisyaman. Puan sampai hati Puan Farisyaman. Saya bukan doktor. Okey, boleh tak saya memperkenalkan diri saya lagi sekali? Nama saya Syah daripada Batak Fitness dan saya seorang fitness coach. Saya seorang fitness coach. Saya telah membantu lebih daripada 200 orang menurunkan berat badan mereka sebanyak 2 ke 3 kilo dalam masa 7 hari sahaja. Dan Alhamdulillah, kepakaran saya lah membantu mereka yang rasa kurang keyakinan diri, yang rasa rendah diri dan rasa tersisih disebabkan berat badan yang berlebihan. Please jangan panggil saya adik sangat. Saya baru je shave. Nampak macam adik. Okey lah, lepas ni nak simpan jamang tebal-tebal lah. Simpan jamang tebal-tebal sikit. Baru nampak macam Santa Claus. Alright. Lepas ni, saya nak panggil diri saya doktor lah. Dr. Syah AK. Macam. Okey. Apa tadi? Tengok tu dah hilang apa kat mana tadi. Okey, berbalik sebelum tadi, saya sedang buat satu e-book. E-book ni adalah satu kompilasi point-point yang saya buat live sebelum ni. Kalau perasan, kalau tengok saya punya Facebook live, kalau buka Facebook page, tengok kat bahagian video, bahagian live tu, you akan nampak ada banyak topik-topik. Ini bomoh kurus kan? Boleh panggil saya apa Bomoh punya title apa Kiai, bukan Kiai. Tak apalah Berbalik sebelum tentang tadi. Bila tengok video-video dekat dalam Facebook live, dalam Facebook page ni, you akan nampak ada banyak topik-topik yang akan membantu you all untuk turunkan berat badan. Siapa dekat sini yang rasa Facebook live saya ni membantu mereka memahami dengan lebih jelas tentang cara untuk menurunkan berat badan? Adik Syah AK. Okey, aku memang kena simpan jambang lepas ni. Yang tak jadi, yang beli, kita tak payah pergi beli shaver lah nanti Kita beli Wak Doyok punya krim tu nanti. Alright. Again, boleh tak saya nak tanya dekat sini? Siapa dekat sini rasa Facebook live saya ni membantu you all semua dan orang-orang lain untuk menurunkan berat badan? Boleh tak komen membantu? Sekiranya tak membantu, boleh tak komen tak membantu langsung? Macam tu kan. Boleh tak macam tu sikit? Alright. Again, terima kasih juga kepada yang komen. Siapa tadi? Puan Farisyaman. Saya rasa dia memberi sikit rasa semangat untuk saya buat live. Ya, membantu kan. Nampak muda remaja gitu. Umur saya dah 38 tahun. Kakak-kakak sekalian. Kan? Alhamdulillah banyak membantu. So thank you kepada Putra Yasir, kepada Puan Norema Jannah Sufi, kan? Puan Majedah Samuri. Alright, terima kasih. Siapa lagi yang rasa membantu? Sebab apa? Sebab kami dalam Batak Fitness ni, kami sedang membuat satu e-book dan insya-Allah akan siap pada 25 Jun 2020. InsyaAllah e-book tu adalah satu kompilasi yang saya buat. Sepanjang saya buat live ni, saya akan susun satu persatu mengikut step by step. Bagaimanakah caranya untuk kita menurunkan berat badan dengan mudah. So e-book ini akan siap macam saya sebutkan tadi pada 25 Jun. Tapi dalam tempoh 25 Jun tu, dalam tempoh berapa hari lagi? Dalam tempoh 16 hari, 2 minggu lebih lagi. Saya nak tahu berapa ramai yang berminat dengan e-book tu. Kalau katakan you all berminat dengan e-book tu, boleh tak komen berminat? Sebab kalau katakan tak ramai yang berminat, saya rasa saya malas nak buat. Kan, baik saya simpan, saya buat live je kan. Alright, sekiranya you all rasa berminat untuk mendapatkan superfood, boleh berminat untuk mendapatkan e-book tu. E-book tu saya panggil sebagai e-kitab. E-kitab by Bomoh Kurus. Bomoh Kurus kau. Apa doktor-doktor, tak mainlah doktor-doktor. Kita pakai bomoh terus. Right.
Alhamdulillah sangat membantu. Berat turun dari 89 dan sekarang 77 kilo. Alhamdulillah 12 kilo turun. So Alhamdulillah kepada yang berminat, macam saya sebutkan tadi, kepada mereka yang berminat kepada e-kitab by Bomoh Kurus, bolehlah WhatsApp nombor telefon yang saya dah letak di ruangan pin komen. Tim kami akan masukkan anda ke dalam waiting list untuk mendapatkan e-book itu. Saya belum lagi siapkan e-book itu, so saya belum lagi boleh bagi tahu berapakah harga dia. Sebab yang saya tahu, nilai e-book itu saya akan pastikan lebih mahal daripada harga, daripada wang yang akan dikeluarkan untuk mereka mendapatkan e-book itu. So bagi saya, sekiranya you all dah letak dalam waiting list, so saya tahulah berapa ramai yang berminat untuk dapatkan e-kitab by Bomoh Kurus tu. Kalau katakan berminat untuk mendapatkan e-kitab by Bomoh Kurus, bolehlah WhatsApp nombor telefon yang saya letak di pin komen dekat bawah tu. Supaya apa? Supaya kita akan dapat create satu waiting list, supaya bila kali kita nampak orang, oh nak kan, so kita akan inform dia dulu. Kita tak nak inform dekat dalam Facebook page dulu, sebab kita akan fokus kepada mereka yang berminat, yang WhatsApp nombor telefon yang dah letak di pin komen kat bawah tu. Kita akan notify mereka apakah progress, bagaimanakah design, bagaimanakah benda yang kita akan bagi tahu, apakah free gift yang kita akan sekalikan dengan e-book itu, supaya bila you all dapatkan e-book itu, bukan setakat e-book saja you all dapat, you all akan dapat benda lain juga. Ada lagi benda-benda lain selain daripada e-kitab, kita juga akan dapat macam-macam lagi. Macam-macam lagi yang saya kena pastikan you all bila baca je e-kitab by Bomoh Kurus tu, you all boleh kurus dalam masa 7 hari lepas khatam e-book itu. Macam kena guna perkataan khatam, sebab kita guna perkataan e-kitab. Kita sebabkan saya tak baca skrip, saya letak saya punya nama Bomoh Kurus. Jangan sebut Bomoh, takut dengar. Kalau tabib okey. Tabib tu biasa sangat. Saya kena putihkan muka saya. Saya kena pakai macam selempang macam tu, baru jadi tabib. Alright. So again, terima kasih kepada yang menonton, terima kasih kepada yang komen, yang like, terutamanya kepada mereka yang dah share Facebook Live ni. Saya sangat-sangat percaya kepada ayat ini, sebaik-baik manusia adalah manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. Bila you all tekan button share, lebih ramai lagi orang dapat manfaat hasil daripada sharing Facebook Live kita ni. Saya doakan anda siap ada berjaya. Kita jumpa lagi insya-Allah jam 9 malam ini. Like dan follow Facebook page Syahik, supaya setiap kali saya buat live, you all akan dapat notification. Dan setiap kali saya buat live, yang you all komen, saya boleh nampak dan saya boleh baca. So terima kasih lagi sekali kepada yang dah komen, like, dan terutamanya kepada yang dah share Facebook Live ini. Kita jumpa lagi malam karang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.